Malaysia sebagai negara pengeluar beras tidak cukup, kemudiannya beras naik harga. Malaysia mengeluarkan kelapa sawit, minyak masak tidak cukup, lepas itu naik harga. Malaysia keluarkan gula pasir tidak cukup, lepas itu naik harga. Ini semua taktik kotor UMNO dan Barisan Nasional. Selaku bekas calon Parlimen Ledang di Johor. Ledang ini satu tempat kawasan petani, dan saya sudah berkali-kali selepas pilihan raya, bahkan selepas minyak naik harga, saya berkali-kali sampaikan takziah saya kepada warga sana, warga petani. Yalah, dah berkali-kali kita ulas, kita minta, kita rayu supaya sokong barisan alternatif sebelum itu. Tidak juga, terima juga wang kertas, terima juga itulah. Sekarang apa yang mereka terima, mereka bayar berkali-kali ganda balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan kenaikan minyak sekarang ini, kita sentiasa dengar kata-kata yang bodoh dan lagi balol daripada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional. Oh, kita itu ini trend globalisasi. Ini trend globalisasi apa? Kalau semua nak banding dengan globalization, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kerajaan kita tidak bandingkan mutu pendidikan kita dengan negara maju? Kenapa tidak bandingkan mutu infrastruktur negara maju? Hanya pandai bandingkan harga supaya menggawat keuntungan yang lebih. Saya di sini ingin buat satu perbandingan. Sebelum pilihan raya, dalam kempen pilihan raya itu, saya selalu berhujah, minyak kita, anytime minyak kita lebih mahal daripada Singapura. Satu negara kecil yang tidak mengeluarkan minyak, merupakan negara pengimport minyak bersih pada masa itu. Tetapi sekarang apa sudah jadi? Kita sudah pasti jauh lebih mahal daripada Singapura. Kalau kita banding dollar to dollar, sekarang harga kita minyak seliter RM2.70, dan Singapura di antara lingkungan $1.90 Sing dollar, 190 hingga 210. Kalau dollar to dollar, mereka adalah 60 sen hingga 80 sen lebih murah daripada Malaysia. Ini satu fakta. Fakta yang kedua, income per capita Singapura $25, income per capita Malaysia $5,000. Macam mana kita ada RM5,000 nak belanja RM2.70 seliter, dan mereka RM25,000 boleh belanja hanya antara RM1.90 hingga RM2.10. Adakah kerajaan Barisan Nasional, adakah pemimpin balol nasional itu membuat perbandingan seperti begini? Tidak pernah sama sekali. Kita bandingkan lagi sekali. Dahulunya peguam Singapura dan peguam Malaysia lebih kurang sama sahaja, lebih kurang 20 tahun dahulu. Tetapi hari ini, seorang peguam baru di Malaysia gajinya antara 1,800 hingga 2,200. Peguam di Singapura 5,000 Sing dollar. Mereka lebih selesa membelanjakan wang petrol itu berbanding dengan kita. Cikgu pula, kalau antara tuan-tuan dan puan-puan merupakan seorang guru sekolah, cikgu sekarang berapa? Nilai cikgu kita berapa? Kalau sekolah rendah, baru saja masuk tak sampai 1,000 pun. Singapura masuk saja sekurang-kurangnya 2,000 Sing dollar. Itu satu negara yang ada seorang menteri botak yang pantang saya buat perbandingan. Menteri botak itu sentiasa kata Singapura ini terlalu kecil, dia tidak boleh dianggap sebagai sebuah negara. Baiklah, kita banding dengan sebuah lagi negara jiran kita yang sedikit lebih besar daripada Singapura, Brunei. Minyak Brunei harga dia tak pernah naik sejak 20 tahun yang terdekat ini. Tak pernah naik 1 sen. Tak kira harga pasaran macam mana, melambung ke turun ke, tak kira. Tidak pernah Brunei naik, kerana kerajaan Brunei satu kerajaan yang berkepedulian kepada rakyat. Mereka prihatin kepada rakyat. Tetapi di Malaysia apa sudah jadi? Kuasa-kuasa rejim-rejim yang tamak ini, setelah
setelah mereka kalah 5 negeri pada kali ini, termasuk wilayah persekutuan 6 lah kira. Jadi mereka sudah hilang sumber income. Mereka hilang sumber income yang haram. Maka melalui proses naikkan harga, mereka menggarap segala keuntungan masuk dalam kocek kroni-kroni mereka. Itu sahaja, tak ada lain. Kita banding lagi pemandu bas sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, berapa income mereka? Lebih kurang plus minus RM1,000. Singapura pula 2,000 sekurang-kurangnya. Macam mana kita boleh menanggung beban kewangan yang begitu berat berbanding dengan kalau dia suka banding? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin sudah sedia maklum, Venezuela, negara pengeluar minyak, 16 sen ringgit Malaysia seliter. Bagaimana orang boleh, bagaimana kerajaan kerajaan balon nasional ini tidak mau berbanding dengan Venezuela? Mengapa tidak berani banding dengan negara harga runcit minyak mereka yang lebih murah daripada kita? Jadi selama ini BN, UMNO dan BN memperbodohkan, memperbutakan rakyat. Dan mereka ingat begitulah caranya rakyat akan selamanya jadi buta dan bodoh. Tetapi syukur dan tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kali ini tuan-tuan dan puan-puan telah membuat satu keputusan yang cukup cerdik, yang cukup pandai. Tetapi pencapaian ini tidak mencukupi. Kerana kita lihat di parlimen, walaupun apa persoalan yang Pakatan Rakyat telah kemukakan, apabila menteri menjawab, mereka boleh pilih untuk mengelak jawapan yang sebenarnya. Dan dibenarkan soalan tambahan sahaja. Selepas 2 soalan tambahan, speaker akan kata itulah cukup. Menteri tak mau jawab, itulah hak dia. Kalau nak tahu lebih lanjut, dengan cara bertulis. Kalau dengan cara bertulis tuan-tuan dan puan-puan, tak perlulah ada parlimen, semua tulis surat menyurat sahaja. Tak perlulah ada menteri. Ataupun sekurang-kurangnya menteri yang hanya berani jawab melalui surat menyurat, kita tukarkan dengan menteri yang diwujudkan oleh Pakatan Rakyat. Saya tidak ingin mengambil bahasa panjang. Akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, sedia maklum, Kinzek adalah haram di sisi agama Islam. Tetapi UMNO dan Barisan Nasional melakukan segala apa yang haram di sisi agama Islam. Jadi mereka adalah antara yang lebih haram daripada yang haram. Maka kita tumbangkan UMNO dan Barisan Nasional kali ini juga. Kita keluarkan suara kita, tumbangkan mereka. Dan akhirnya sama-sama kita doakan agar belum sampainya Pilihan Raya Umum ke-13 ini, Barisan Nasional dan UMNO tumbang sama sekali di tangan rakyat. Sekian, terima kasih.